Okey, dia bukan pakat dia pakat ini sebab satu jabatan, tidak. Okey, saran saya setiap kali kita menyambut Maulid Rasul, kita selalu diketengahkan dengan ciri-ciri kepimpinan Rasulullah SAW. Tetapi kita kurang didedahkan dengan bagaimana ajaran Rasulullah SAW sebagai seorang pengikut. Okey, sebagai seorang pengikut. Sebagai contoh dalam organisasi, kadang-kadang sebagai pengikut kita tidak puas hati kepada pemimpin kita. Banyak levelan dalam organisasi, tidak, bukan di IADCGH saja, di luar pun. Okey. Jadi timbul rasa tidak puas hati dalam kalangan pengikut terhadap ciri kepimpinan pemimpinnya. Sama ada pemimpin kecil ataupun pemimpin besar. Sebagai contoh, ada pengikut yang rasa dia tidak dihargai. Kerja yang dia dah buat tetapi tidak nampak. Okey, pemimpin tak nampak, tak dihargai, ataupun ada pengikut yang rasa pemimpin itu tidak adil, okey, berat sebelah dan lain-lainlah sifat sebagai seorang pengikut. Jadi apa ibrah ataupun sirah daripada Rasulullah SAW yang kita boleh contohi baginda sebagai seorang pengikut? Apa adab sebagai seorang pengikut terhadap pemimpin walaupun kita rasa tak puas hati kepada pemimpin kita? Okay, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Sebenarnya tak ditujukan kepada siapa tu. Jadi sebab tu tolak. Dia macam nak jadi imam dia. Jadi kalau kita lihat kepada sirah Nabi SAW, memang ada pada zaman Nabi SAW berada di Mekah. Cuma kalau kita lihat dari sudut kepimpinan sendiri pun, orang ni kalau kita lihat kepimpinan itu tak semestinya bila kita ada dilantik baru jadi pemimpin. Kerana bila orang tengok ada kewibawaan, maka terus akan dianggap sebagai pemimpin secara tidak rasminya. Kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, sebelum dilantik pada menjadi Rasul sendiri pun, kerana Nabi itu ada sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang menyebabkan orang hormat pada Nabi. Sehingga yang Tuan Pengarah sebut tadi, kisah bagaimana orang Quraisy, orang Arab Quraisy di Mekah masa itu berebut nak meletakkan semula Hajarul Aswad di Kaabah. Kerana berlaku banjir di Mekah pada masa itu, sehingga menyebabkan Kaabah runtuh. Jadi orang Quraisy atur balik, bina semula Kaabah. Dan sebenarnya kalau kita jalan Kaabah ni banyak kali dah dibina semula. Jadi tak semestinya bangunan bangunan yang kita lihat pada hari ini itulah sama pada zaman Nabi SAW. Banyak kali dah dibina dan dibina, diruntuhkan, termasuk pernah ditembak dan rosak. Jadi apabila rosak, salah satu batu yang paling mulia di situ, yang paling dianggap sebagai mulia oleh orang-orang situ, bukan hanya pada zaman Nabi tapi sebelum daripada itu lagi, iaitu Hajarul Aswad, batu hitam. Jadi semua orang berebut nak angkat sebab satu je. Kalau banyak-banyak yang Kaabah yang lain batu ni boleh angkat semua orang. Okey, pakat angkat semua, okey, tak ada masalah. Sebiji seorang boleh. Ada merasa, tapi Hajarul Aswad macam mana? Sebiji je, tapi ramai yang nak angkat. Apabila Nabi SAW menunjukkan kebijaksanaan, dan sebab sifat dia sebagai Al-Amin, orang yang sangat amanah, maka orang tengok, oh okey, kita bagi selesaikan cara bagaimana nak selesaikan masalah. Mereka percaya
kerana ada sifat tu. Jadi kita sendiri walaupun sebagai pengikut, bukan ketua dan sebagainya, kena ada sifat-sifat yang baik itu. Sifat dipercayai. Apabila seorang pengikut itu dipercayai, maka dengan mudah dia akan diberi kepercayaan untuk meningkat lagi. Nak naik pangkat apa semua orang tengok mudah. Nak bagi kerja pun siap. Tidak memberi banyak alasan dan sebagainya. Kalau kita lah berada pada tempat Nabi SAW, bagaimana kita nak selesai? Ramai orang bubuk satu benda. Mungkin orang kata, okey kalau macam tu saya sendirilah yang kat habis cerita. Letak. Semua orang tak merasa kan? Jadi mungkin akan tahu apa ni, mungkin ramai yang okey boleh terima, tapi dia rasa tak kecil lah, tak dapat merasa tu nak angkat letak balik Hajarul Aswad ke Kaabah. Tapi bila Nabi SAW buka dia punya serban dia, dihamparkan, letak, Nabi angkat Hajarul Aswad, letak atas serban, okey, dan panggil semua ketua-ketua kabilah, pegang baju, angkat, letak dekat, bawa pergi di tepi Kaabah, dan Nabi angkat dari atas serban itu, letak di tempat dia. Jadi semua orang rasa Nabi angkat, dan semua wakil kabilah tadi dapat angkat. Satu kebijaksanaan. Kalau kita berada di tempat itu, adakah kita akan merasa, akan terfikir nak buat macam tu? Jadi itu adalah satu yang kita kata sebahagiannya kita boleh belajar lah. Bila kita baca sirah Nabi, kita buat, yang pentingnya kita menunjukkan sifat yang baik yang ada dalam diri kita, maka insya-Allah orang akan nampak. Jadi sebagai seorang yang tidak menjadi pemimpin ini, dia kena melihat dari sudut itu. Selain daripada itu, kita lihat banyak sabda Nabi SAW suruh kita memberi seorang pemimpin yang ketua dan sebagainya, jangan memandang rendah kepada orang bawahan. Irham, memberi rahmatlah, beri rahmatlah kepada orang bawahan. Sebagai contoh, ada kanak-kanak budak masuk dalam kalangan Nabi. Nabi muliakan, walaupun mungkin ada sahabat yang lain nak keluarkan, tapi Nabi kata biar. Jadi itu adalah cara yang bagaimana Nabi memuliakan, walaupun kita kata budak-budak ni tak, kalau kita okey, budak-budak ni campur hal orang tua. Tadi gitu. Jadi itu sajalah yang saya boleh sebut. Mungkin ada Ustaz nak tambah lagi. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan dia agak sukar juga sebabnya Rasulullah dia menjadi, bila dilantik jadi Rasul, dia jadi pemimpin. Dan istimewanya kepimpinan Rasulullah, dia tidak ada lagi orang yang atas pada itu, ketuhanan itu lain, orang yang atas pada ini. Dan beliau juga merupakan pemimpin para Rasul. Jadi bila tanya Rasul sebagai pengikut, kalau kita hari ini pemimpin kita, dia sentiasa ada level pemimpin, ada level pengikut. Kalau pensyarah dia ada ketua jabatan. Ketua jabatan dia ada lagi pemimpin atas dia. Timbalan ada pengarah. Pengarah ada ketua pengarah. Ketua pengarah pun ada lagi, ya. Last kali pemimpin yang nombor satu pun dia pun masih jadi pengikut. Bila balik rumah, bini dia pula jadi pemimpin. Walaupun dia ketua, segala ketua kata. Tapi Rasulullah memang nombor satu. Jadi kita ambil satu kisah. Ketika Rasulullah ikut Abdul Muttalib pergi berdagang ke Syam. Pada masa itu dia kecil lagi dan dia bukan pemimpin, tapi bukan Rasul lagi, tapi dia menunjukkan ciri-ciri pengikut. Abdul Muttalib kata, duduk, jaga barang kafilah, jangan keluar ke mana-mana, sebab rombongan itu telah dijemput oleh Qais. Qais ni dia macam kalau kita hari ni padri lah.
Padri ni dia memang sentiasa tunggu je laluan orang daripada Mekah tu. Dia akan tunggu tengok pedagang-pedagang yang lalu dekat situ, sebab dia tahu dah Nabi akhir zaman akan datang daripada Mekah. Jadi dia perhati, dia ada dah nampak kelainan sikit. Tapi rombongan kali ni nampak lain sebab nampak ada awan ikut. Dia pun jemput makan. Jadi ketua kafilah kata Muhammad tak boleh ikut sebab dia budak-budak lagi, dia tunggu banget. Jadi di situ dia tunjukkan sikap kepengikutan. Sehinggalah kalau saya tanya ada lagi dah yang tertinggal dan sebagainya, kisah panjang. Jadi kita simpulkan apa dia ciri-ciri pengikut yang baik. Ya, kita ambil daripada macam tadi asli, ini saya simpulkan ikutlah. I yang pertama, pengikut ni dia kena insaf yang dia tu pengikut. Kadang-kadang pengikut ni dia rasa dia ketua. Dia komen ketua tu macam dia lebih ketua daripada ketua tu. Jadi yang pertama dia kena insaf. Rasulullah selalu beritahu kepada sahabat-sahabatnya untuk jadi pengikut yang baik, kena ambil posisi masing-masing, kena insaf. Itulah kerja ibadat kita di posisi itu. Bukan semua orang ada peluang nak jadi ketua, tetapi bukan semua orang yang jadi ketua masuk syurga. Ikutlah di mana kamu berada, kamu akan dihitung, dihisap dengan amalan kamu di situasi itu. Sehingga Rasulullah pesan kepada kumpulan pemanah di Bukit Uhud, jangan turun. Kan pada ketika itu mereka turun juga. Jadi kena insaf yang pertama. Yang kedua, pengikut ini kena kuat. Rasulullah sentiasa latih pengikut-pengikut dia berada dalam keadaan bersedia, kuat tubuh badan, kuat mental, kuat fizikal. Kalau ada waktu lapang, Rasulullah panggil anak-anak remaja, siapa yang dulu berlari kepada saya? Rasulullah nak latih supaya mereka ni kuat berlari, kuat tubuh badan. Kadang-kadang Rasulullah berlumba lari dengan Siti Aisyah, isterinya, sentiasa kuat fizikal. Rasulullah bagi juga kuat mental, berpuasa, tak ada makanan dan sebagainya, tahan. Pengikut kena kuat, jangan pengikut lemah. Bila tak ada je air dekat air BCGH dah mula keluh gelisah. Nak BDR. Ini baru COVID tak nampak lagi dah BDR, tak kuat. Pengikut kena kuat. Yang pertama insaf, yang kedua kena kuat. Yang ketiga, you kena utamakan misi-visi kumpulan. Kena sedar dia tu pengikut, dia duduk dalam satu kelompok. Kalau dia nak buat kerja sendiri, Rasulullah pesan, la ya'kulu zi'bu illa lamanamul qasiyah. Serigala tak akan makan kecuali kambing biri yang keluar daripada kumpulan dia. Kalau dia kata saya punya fikiran tak sama dengan saya punya tim saya ni ketinggalan ke belakang, saya ada buahnya dia yang lebih baik, dia keluar daripada kumpulan dia buat cara dia sendiri, tak lama dia akan kena makan. Dia tak akan maju kemana-mana. Kena you utamakan kumpulan. Itu ciri kepengikutan yang Rasulullah sebut. Yang terakhir sekali, taat. Taatlah pengikut kepada pemimpin selagi mana pemimpin tak suruh buat maksiat. Kalau pengarah kata, Dr. Eliana besok pergi lap lampu-lampu yang menyala dekat pokok-pokok depan jalan tu, pergi lap selagi tak buat maksiat. Kena taat. Kita kata, taatkan macam tu sekali. Ya, sebab itu adalah ibadah. Itu contoh lah. Jadi kita ambil simpulnya, ikut, kena insaf. Kita ni pengikut, kena kuatkan diri kita, kena utamakan misi organisasi dan kena taat kepada pemimpin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dia macam ni, dia ada masa kita ni pengikut, ada masa kita ni pemimpin. Dia orang yang jadi pemimpin ni bukan semua sentiasa jadi pemimpin. Ada masa kita jadi pengikut. Saya ingat lagi masa saya jadi cikgu lah, jadi penuh kanan, saya ada guru besar kan, ada pengetua. Kadang-kadang saya tak setuju dengan pengetua. Bukan semua saya setuju kan. Ada masa sampai argue macam-macam juga. Tapi akhirnya dia sebagai ketua, dia akan membuat keputusan. Dan walaupun kita tak setuju, kita akui. Macam Ustaz kata lagi, selagi dia tak suruh kita buat maksiat, selagi itu kita kena akui. Jadi tapi bagi saya gini, kita ni kena tunjukkan kita punya kebolehan. Sebab tu saya kata kita ni tidak bersaing dengan siapa-siapa, kita bersaing dengan diri sendiri. So kita kena tunjukkan kita punya kebolehan sehingga ketua kita percaya. Mula saya datang mengajar kat sekolah tu, pengetua tak percaya pun. Tapi bila dah dibuktikan berjaya, barulah dia percaya. Lepas tu apa yang saya buat,
dia kata ikutlah, dia dah percaya dah. Tapi nak sampai ke peringkat itu memang kita kena jadi pengikut yang taat. Tapi bila kita dah jadi pemimpin, barulah kita boleh buat apa yang kita fikir dulu. Bila kita dah jadi pemimpin, sebab itu bila kita nak buat sesuatu, ya, kita nak cakap dengan pemimpin kita, pastikan bahawa yang kita nak cakap tu memang kita boleh buat. Sebab once kita dah jadi pemimpin, nanti kita nak kena buat benda tu. Saya takut juga macam tuan-tuan mau buat cadang banyak-banyak kan. Kalau boleh, semua cadangan tu baik, bukan tak baik. Tapi saya memikirkan yang ramai, kan, yang ramai. Jadi kalau saya buat benda tu, apa implikasi kepada orang lain. Dan permintaan dan kemampuan, kalau boleh saya nak jadi lucu pula, minta bagi, ya. Tapi apakah daya kadang-kadang tak boleh. Jadi kita akan mengambil masa dan sebagainya. Jadi akhirnya setiap pemimpin itu dia juga adalah mesti menjadi pengikut yang baik, ya, barulah dia boleh menjadi pemimpin yang baik. So terima kasih. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum.